warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar RPT tingkatan 3 untuk tajuk reka bentuk mekatronik. Subtopik 1.1.5 menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat. Bersama saya, Cikgu Siti Halimah binti Taha dari SMK Sri Tanjung, Melaka. Mari kita imbas kembali untuk gambar rajah blok kereta kawalan jauh. Apa itu gambar rajah blok? Gambar rajah blok ialah satu lukisan yang mewakili litar atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Ada 3 bahagian, iaitu bahagian input, bahagian proses dan bahagian output, di mana semua fungsi elemen dalam produk mekatronik ini dapat diterangkan melalui gambar rajah blok. Okey, tanda anak panah. Ada tanda anak panah di situ digunakan untuk menunjukkan urutan blok daripada bahagian input kepada bahagian proses dan seterusnya ke bahagian output. Okey, gambar rajah blok ni juga berfungsi untuk kita tahu di manakah elemen-elemen mekatronik yang dimasukkan. Okey, bahagian input adalah bahagian yang menerima isyarat dan menghantar isyarat kepada daripada peranti masukan kepada bahagian proses untuk diproses lah. Kalau bahagian proses ni biasanya diproses di bahagian kalau elemennya adalah pengaturcaraan lah. Contoh komponennya adalah mikro pengawal untuk memproses isyarat yang diterima daripada input. Kemudian bahagian output pula adalah bahagian yang menjalankan tindakan selanjutnya melalui peranti keluaran. Apa peranti keluarannya? Contohnya pemacu motor, motor etik, gear adalah peranti keluaran untuk menjalankan tindakan. Okey. Nak buat ubah suai pada produk ini. Okey, setiap kali kita ada masalah kepada produk sedia ada, kita akan buat ubah suai. Macam mana kita nak buat ubah suai? Selalunya dalam perbincangan, dalam sumbang saran ataupun dalam kritikan, kita boleh buat untuk menjana idea macam mana kita nak mengubah suai sesuatu produk. Okey, dah hasil dari perbincangan, cikgu tanya kepada murid. Okey, sekiranya kita menjalankan atau kita sedang mengendalikan kereta kawalan jauh, apa masalah yang kita hadapi? Dia tanya dekat murid dia. Okey, murid pun buatlah perbincangan bersama dengan guru tersebut. Okey, hasil daripada perbincangannya, okey, kalau kita tengok ada yang bercakap, ada yang masih berfikir dan sebagainya itu. Okey, masalah yang dikenal pasti adalah tiada lampu pada ketika kereta itu berada pada keadaan atau waktu yang malam ke, keadaan yang gelap ke, dan tiada kawalan kelajuan. Maknanya kereta tu digerakkan dalam keadaan yang laju, tetapi pengendali tak dapat bertindak balas dengan cepat. Jadi tiada kawalan kelajuan. Okey, apa kesannya apabila tak ada lampu waktu malam, tiada kawalan kelajuannya? Kereta tu akan mudah rosak bila terlanggar dinding. Tak ada kelajuan, tak ada kawalan kelajuan, dengan tak pantas kita nak berhentikan kereta, jadi kereta akan terlanggar halangan atau terlanggar dinding. Kalau tak ada pada ketika itu gelap atau pada suasana malam pun boleh terlanggar dinding. Okey, cara penyelesaian yang akan dibuat untuk mengubah suai produk ini adalah menggunakan kaedah penyelesaian prinsip inventif. Imbas kembali, masa tingkatan 2, awak belajar tentang kaedah penyelesaian prinsip inventif, di mana dia ada beberapa kaedah lah. Okey, ada analisis punca masalah, model masalah, kaedah penyelesaiannya dan juga model
penyelesaian. Okey, jom kita lihat analisis punca masalah dari model fungsi. Kenapa model fungsi digunakan? Tujuannya adalah untuk menggambarkan keseluruhan hubung kait antara komponen dan fungsi bagi kereta kawalan jauh. Okey, ini adalah model fungsi untuk kereta kawalan jauh. Okey, saya warnakan kotak-kotak ini dengan warna hijau untuk menunjukkan dia punya gambar rajah bloknya, di mana bahagian inputnya ke bahagian proses dan ke bahagian output, ke peranti keluaran. Okey, kita tengok satu persatu. Biasanya kalau kita lihat kepada model fungsi, kita lihat dari subsistemnya lantai, tetapi kali ini kita nak lihat daripada bahagian input atau peranti masukannya. Okey, bahagian panel kawalan tanpa wayar. Panel kawalan tanpa wayar adalah remote control kepada kereta itu. Dia menghantar isyarat kepada papan litar elektronik mikro pengawal. Di manakah papan litar elektronik mikro pengawal? Di atas badan kereta. Di atas badan kereta itu. Okey, papan litar mikro pengawal ini mengawal motor AT. Mengawal motor AT. Apa itu motor AT? Motor AT adalah elemen elektrik bagi kereta kawalan jauh ini. Dia digunakan bersama pemacu motor. Okey, motor AT itu ada tempatnya di dalam untuk menggerakkan gear. Untuk kedua-dua tayar itu dia ada gear. Gear akan bergerak di mana gear itu akan mengawal roda untuk berputar. Okey, untuk lihat model fungsi, kita tengok secara keseluruhan komponen. Selain daripada blok-blok yang hijau itu, ada juga blok yang putih. Itu adalah komponen yang ada pada kereta itu untuk berfungsilah dengan sempurna. Okey, roda mesti ada pemegang roda. Pemegang roda itu memegang roda. Pemegang roda memegang spring kereta. Badan kereta memegang pemegang roda. Pemegang roda memegang gear. Badan kereta memegang motor AT. Badan kereta memegang bingkai kereta. Badan kereta juga memegang spring kereta. Bingkai kereta memegang papan litar elektronik mikro pengawal. Jadi keseluruhan komponen itu kita dapat lihat di manakah punca masalah. Tapi kalau di sini tak ada punca masalah, cumanya kita akan buat penambahan. Kita akan buat penambahan komponen. Okey, hasil daripada perbincangan, kita tahu tadi masalah dikenal pasti adalah tiada fungsi tambahan untuk elak kereta langgar halangan. Jadi kita kena fikir apa komponen yang kita boleh tambah untuk elakkan halangan apabila kita mengendalikan kereta ini, dan juga kita tak ada lampu untuk pencahayaan ketika kereta ini berada di kawasan yang gelap. Jadi kita kena fikir bagaimana kita nak tambah pencahayaan semasa di kawasan yang gelap. Okey, analisis berantai punca kesan. Apa tujuannya? Untuk memahami dan mengesahkan rantaian punca dan kesan bagi sesuatu masalah. Okey, sebelum ni kita dah tengok tadi, kita tahu masalah, tapi kita juga tahu dia punya kesan kepada masalah itu, di mana kesannya kereta kawalan jauh tu akan rosak apabila melanggar halangan. Tak ada lampu, dan juga pengendali yang mengendalikan kereta itu tidak dapat mengendalikannya, jadi akan rosak. Kereta itu akan rosak. Jadi kita tengok satu persatu. Untuk bahagian pengendali, kekuatan badan kereta
waktu rendah. Mengapa dia rosak? Kenapa? Kerana kekuatan badan kereta yang rendah. Kenapa dia boleh rosak? Kerana gerak balas pengendali adalah perlahan untuk memberhentikan kereta yang bergerak laju sebelum pelanggaran. Kereta dah laju, tapi gerak balas pengendali tu terlalu perlahan. Kita tak sempat untuk memberhentikan kereta. Kita dah nampak halangan, kita nak hentikan kereta, kereta dah langgar halangan. Okey, mengapa? Kerana tiada gerak balas secukupnya. Tak ada isyarat kepada pengendali untuk menghentikan kereta. Kalau ada isyarat lagi jauh, jadi kita boleh kesan lagi jauh lagi, oh ada halangan di hadapan. Okey, kalau kereta suka dikawal di kawasan gelap, kenapa? Kerana penglihatan pengendali terhad dan kurang jelas. Seperti kita tahu, waktu kita berada pada waktu gelap, memang kita tak akan nampak, penglihatan kita akan terhad. Kemudian, mengapa jadi begitu? Kerana kurang cahaya pada laluan kereta untuk pengendali mengelak daripada langgar halangan. Okey, ini adalah batasan. Kedua-dua ini adalah batasan. Punca batasan iaitu batasan pencahayaan di kawasan gelap dan gerak balas pengendali. Okey, cahaya dan gerak balas pengendali kita tak boleh kawal. Kita tak boleh kawal subsistem. Kita tak boleh nak ubah subsistem. Jadi, kita kena ubah produk itu supaya boleh memberi isyarat ataupun dapat produk itu dapat berfungsi dengan lebih baik. Okey, jom kita tengok kaedah dan model penyelesaian. Okey, kita akan pilih kaedah penyelesaian secara pemisahan masa kerana masalah ini berlaku pada masa yang berlainan. Betul ke berlaku pada masa yang berlainan? Ya, kerana masalah pencahayaan berlaku hanya ketika berada pada waktu atau kawasan yang gelap dan masalah gerak balas pengendali berlaku pada waktu yang tertentu, iaitu apabila kereta itu ada halangan di hadapannya atau laluan kereta itu ada halangan. Jadi cadangan prinsip inventif untuk kaedah pemisahan masa ni kita akan pilih tindakan awal di mana tindakan awal ini adalah melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Contohnya macam kita pakai topi keledar, contohnya macam kita pakai tali pinggang keselamatan, itu adalah tindakan awal. Okey, cadangan pengubahsuaian kereta kawalan jauh, kita tambah fungsi tindakan awal untuk mengesan tahap pencahayaan. Kita akan masukkan perintang peka cahaya untuk menghidupkan lampu LED. Perintang peka cahaya itu mesti dimasukkan di peranti masukan, di bahagian input. Jadi lampu LED akan menyala di bahagian output. Siapa yang proses? Mikro pengawal. Okey, dan juga kita akan tambah fungsi tindakan awal untuk mengesan jarak yang selamat antara kereta dengan halangan. Yang ini kita akan masukkan penderia inframerah. Kita akan masukkan penderia inframerah di mana apabila ada mengesan halangan, sistem pembasni juga kita akan tambah untuk memberikan bunyi. Apabila dah ada kesan halangan, kita dah mengesan halangan, pembas akan berbunyi untuk memberitahu kepada pengendali untuk memberhentikan kenderaan kerana ada halangan di hadapan. Okey, cadangan pengubahsuaian, apa yang perlu ditambah baik untuk menyelesaikan masalah? Okey, kalau tengok gambar itu, masalah yang pertama, masalah pencahayaan.
apabila berlaku atau berada di kawasan yang gelap. Penyelesaiannya kita tambah cahaya semasa gelap. Komponen yang ditambah adalah perintang peka cahaya LDR dan lampu LED. Di mana LDR ini adalah perintang peka cahaya di bahagian hadapan ditambah untuk mengesan kehadiran cahaya dan memberikan lampu LED ni menyala sekiranya kehadiran cahaya berada pada tahap yang rendah. Okey, yang kedua adalah masalah gerak balas pengendali. Yang ini berlaku pada ketika ada halangan pada laluan kenderaan, pada laluan kereta itu. Penyelesaiannya kita kawal gerak balas pengendali semasa hampir kereta itu menghampiri halangan. Kita nak dia berbunyi, dia dah mengesan dan dia berbunyi. Jadi ada masa untuk kita, tangan kita dengan pantasnya memberhentikan kereta atau menukar haluan. Jadi komponen yang ditambah adalah pembas dan penderia infra merah. Di manakah penderia infra merah dimasukkan? Di sini, di bawah, di bahagian motor AT ni. Kenapa letak di bawah ni? Senanglah, sebabnya halangan tak semestinya berada di atas sahaja kan. Ada halangan berada di bawah. Okey, kemudian pembas ni kita letakkan di atas supaya dia boleh mengeluarkan bunyi dan pengendali dapat mendengar bunyi dan cepat-cepat mengendalikan remote control atau panel kawalan tanpa wayar tadi. Okey, jadi gambar rajah blok kereta kawalan jauh yang diubah suai. Yang ini sebelum diubah suai, iaitu panel kawalan tanpa wayar hantar kepada bahagian proses iaitu mikro pengawal dan seterusnya ke pemaju motor dan motor AT untuk menggerakkan gear dan menyebabkan roda berputar. Jadi tadi kita tambah LDR dan lampu LED serta kita tambahkan penderia inframerah dan juga kita tambahkan pembas. Okey, kita tambahkan di bahagian input ada mengesan halangan dan juga ada mengesan tahap cahaya yang rendah. Jadi proses di mikro pengawal, kemudian peranti output ni akan mengeluarkan bunyi melalui pembas dan lampu menyala melalui cahaya melalui lampu LED. Okey, ini adalah soalan pengukuhan. Apakah kepentingan membuat pengubahsuaian pada sesuatu produk? Kenapa? Apa pentingnya kita buat ubah suai pada satu produk? Okey, betul, untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi semasa mengendalikan produk itulah. Okey, apakah contoh penambahbaikan bagi mengelak kereta kawalan jauh itu rosak? Tadi kita dah belajar. Apa contohnya? Kita tak nak kereta kita rosak. Pertama, kita boleh tambahkan pengesan cahaya waktu gelap. Kita nampak halangan, kita nampak keadaan pada ketika itu. Jadi kereta kita dapat dikendalikan dengan baik. Kemudian pengesan jarak iaitu LDR lah. Kita boleh tambah pengesan jarak untuk mengesan halangan, dan kita juga boleh tambahkan penyerap hentakan untuk kereta kita, bodi kereta itu tidak rosak dengan teruk. Okey, langkahkan satu gambar rajah blok produk yang hendak diubah suai. Okey, kita tengok satu gambar rajah blok. Ini adalah gambar rajah blok. Tengok soalan 3 adalah untuk smart bin, iaitu tong sampah pintar. Okey, langkahkan satu gambar rajah blok pengubahsuaian sekiranya penambahbaikan yang ingin diubahsuai adalah bercahaya pada waktu malam. Okey, seperti yang awak tengok gambar rajah blok smart bin ini, di mana bila ada pergerakan objek berdekatan penutup tong, penderia gerakan tu berfungsi dan dia menghantar isyarat kepada mikro pengawal. Mikro pengawal memproses, dia akan menggerakkan pemacu motor AT dan takal juga tali sawat untuk membuka tong penutup tong itu ataupun menutup penutup tong itu jika tiada gerakan. Tapi pada waktu malam kita tak dapatlah nak nampak mana tong itu berada kan. Okey, jadi kita nak tambahlah, kita akan tambah apa bahagian inputnya.
dan kita akan tambah apa bahagian outputnya. Kalau di sini, kalau awak tengok soalan ini, kita nak bagi cahaya je. Kita tak nak ubah yang lain, kita hanya nak bagi cahaya pada tong itu. Pada waktu malam, kita nak dia bercahaya. Jadi, kita akan tambah LDR dan juga lampu LED untuk bagi cahaya pada smart bin kita. Okey. Ini yang tadi yang asas tanpa ubah suai, dan kita akan ubah suai, kita tambah perintah pekerjaya LDR dan juga lampu LED di bahagian outputnya untuk memberi pencahayaan di waktu malam. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.